Assalamualaikum dan salam sejahtera murid-murid. Pada hari ini kita akan tengok tajuk pertama dalam reka bentuk dan teknologi tingkatan 2. Bab 1 hari ini adalah penyelesaian masalah secara inventif. Apakah ia penyelesaian masalah secara inventif? Sebelum cikgu teruskan, cikgu akan bagi situasi-situasi yang berbeza. Contoh, masalah yang pertama yang biasa kamu hadapi di sekolah adalah kamu berasa ngantuk di sekolah. Okey, itu adalah anda berasa ngantuk di sekolah. Okey, apa yang anda perlu buat untuk mengatasi masalah ngantuk tersebut? Mengantuk di sekolah. Okey, kamu akan fikir, oh saya perlu tidur. Adakah bila anda perlu tidur di kawasan sekolah, adakah masalah anda selesai? Cuba anda fikirkan, bila anda tidur di kawasan sekolah, adakah masalah mengantuk anda, rasa mengantuk anda itu selesai? Itu salah satu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, okay, anda rasa lapar. Okay, anda rasa lapar itu adalah satu masalah. So, anda dah tahu masalah anda lapar. Apa yang perlu anda buat? Anda akan pergi ke kantin, makan. Bila anda dah makan, adakah masalah lapar anda tu selesai? Jadi, masalah lapar anda itu selesai. Itu adalah contoh-contoh masalah yang terdapat dalam kehidupan kita seharian. Tapi di dalam RBT, kita ada masalah-masalah yang berbeza-beza yang kita akan berikan nama-nama dia mengikut model yang telah kita aturkan di dalam buku teks RBT. Sebelum cikgu teruskan pada tajuk kita pada kali ini, kita tengok dulu standard-standard yang terdapat pada cikgu punya ni. Yang pertama kita tengok standard kandungan. 1.1 pengenalpastian masalah. Kemudian kita tengok pula standard pembelajaran. 1.1.1 mengenal pasti masalah. Masalah bukan inventif dan juga masalah inventif. Seterusnya adalah 1.1.2 menerangkan proses masalah bukan inventif dan masalah inventif. Seterusnya kita tengok objektif pembelajaran kita pada hari ini. Objektif kita pembelajaran kita pada hari ini inilah murid dapat menyatakan masalah bukan inventif. Yang kedua, murid dapat menyatakan masalah inventif. Yang ketiga, murid dapat menerangkan proses masalah bukan inventif. Dan yang keempat, menerangkan proses masalah inventif. Baiklah, kita akan bergerak kepada 1.1.1 mengenal pasti masalah inventif dan bukan inventif. Di dalam tajuk RBT kita ada dua jenis masalah, bukan inventif dan juga inventif. Okey, macam yang cikgu terangkan tadi, kita kena tahu kita semua orang ada masalah. Semua orang ada masalah. Setiap orang ada masalah. So, bila kita ada masalah, kita kena buat apa? Okey, kita kena buat apa kelas? Kita kena kenal pasti punca masalah. Bila kita dah tahu apa dia punca masalah dia, barulah kita boleh dapat buat satu tindakan. Maksudnya kita dah tahu punca masalah kita apa, jadi kita boleh membuat satu tindakan. Di dalam RBT kita menggunakan model TRIS ataupun kaedah TRIS. Okey, kita dah tahu kita tahu kita ada masalah, kita kenal pasti punca masalah, kemudian kita selesaikan masalah tersebut menggunakan model TRIS. Baiklah, kita akan tengok apakah dia masalah bukan inventif dan masalah inventif. Penyelesaian masalah secara inventif. Yang cikgu sebutkan tadi, kita ada model TRIS. Dalam RBT, kita ada model TRIS untuk membantu kita membuat penyelesaian masalah secara inventif. Sebelum kita teruskan kepada tajuk yang seterusnya ataupun kita nak teruskan kepada langkah yang seterusnya, kita perlu tahu dia apakah definisi ataupun apakah maksud masalah bukan inventif dan inventif.
masalah bukan inventif. Apakah masalah bukan inventif? Masalah bukan inventif, masalah yang dapat diselesaikan tanpa mempunyai kesan sampingan. Cikgu ulang semula. Masalah bukan inventif adalah masalah yang dapat diselesaikan tanpa mempunyai kesan sampingan. Tengok tak, cikgu highlightkan perkataan tanpa mempunyai kesan sampingan. Okey, itu adalah dia punya keyword untuk masalah bukan inventif. Okey, masalah yang dapat diselesaikan tanpa mempunyai kesan sampingan. Okey, cikgu akan terangkan pada slide yang seterusnya. Seterusnya kita pergi kepada masalah inventif. Masalah inventif ialah masalah yang mempunyai kesan sampingan apabila usaha penambahbaikan dilakukan. Cikgu ulang balik, masalah inventif ialah masalah yang mempunyai kesan sampingan apabila usaha penambahbaikan dilakukan ataupun penambahbaikan berlaku. Nampak tak perbezaan di antara masalah bukan inventif dan juga masalah inventif? Bukan inventif tanpa mempunyai kesan sampingan. Kalau inventif, dia ada mempunyai kesan sampingan ataupun mempunyai kesan sampingan yang lain. Mari kita lihat contoh yang cikgu sediakan ini. Situasi pertama. Anda nampak gambar? Okey, ada gambar ikan, ada gambar pisau. Okey, anda akan nampak di gambar tersebut, di gambar di sebelah kanan anda tu ada gambar situasi yang berbeza-beza. Ada 3 situasi yang berbeza-beza. Satu yang dalam bulatan tu, dia tengah potong ikan tapi ikan tu masih belum terpotong. Gambar yang sebelah dia tu, ikan sudah dipotong. Nampak? Ikan tu dah dipotong, kepala dia dah kena potong. Kemudian gambar yang di bawah itu adalah pisau yang sedang diasah. Okey? Apakah yang cikgu nak terangkan berkaitan dengan situasi gambar ini? Okey, pisau tumpul untuk menyiang ikan ataupun memotong ikan. Anda lihat kan di dalam anda punya slide ataupun video cikgu ini. Nampak tak gambar yang pertama tu dalam bulatan tu, dia nampak macam nak potong ikan tetapi ikan tu tak boleh dipotong. Okey, jadi itu adalah masalah. Okey, pisau tumpul tu adalah masalah. Jadi dia tak boleh nak potong ikan. Apa yang perlu dibuat? Bila kita dah tahu masalah dia adalah pisau tumpul, apakah yang perlu kita buat dengan pisau tumpul tersebut? Pisau tersebut diasah untuk menjadi tajam. Anda tengok ada gambar pisau dekat bahagian bawah tu, ada satu macam satu blok itu adalah pisau diasah. Okey, itu adalah proses penambahbaikan. Bila dah berlaku proses penambahbaikan, apakah yang akan berlaku? Pisau boleh menyiang atau memotong ikan selepas diasah. Jadi, masalah selesai. Apakah anda rasa situasi satu ini? Adakah dia masalah bukan inventif ataupun masalah inventif? Di penghujung situasi ini, masalah tersebut dapat diselesaikan tanpa kesan sampingan. Jadi, situasi pertama ini adalah masalah bukan inventif. Mari kita lihat situasi yang kedua. Situasi kedua, anda tengok ada gambar di bahagian kanan anda. Anda nampak ada meja, kayu, ada buku dan meja tu nampak macam tak stabil. Okey, nampak tak stabil, macam dia dah condong sedikit. Okey, condong sedikit. Meja tidak dapat menampung berat beban. Okey, bila meja tak dapat menampung berat beban, itu adalah masalah. Okey, itu adalah masalah. Apa yang perlu kita buat? Kita kena buat penambahbaikan. Kita perlu buat penambahbaikan. Apakah penambahbaikan yang boleh kita buat pada meja tersebut? Okey, anda nampak ada perbezaan di antara gambar meja yang pertama dan juga gambar meja yang kedua. Anda tengok dia dah ada penambahbaikan. Kaki meja tersebut sudah dalam keadaan
tegak. Apakah penambahbaikan yang telah dilakukan? Kaki meja diganti dengan kaki yang diperbuat daripada besi. Jadi, meja tersebut berada dalam keadaan yang kukuh. Jadi, dia boleh menampung beban buku yang diletakkan di atas meja tersebut. Adakah masalah selesai? Kita tengok pula. Okey, itu proses penambahbaikan. Adakah proses itu selesai? Bila dia dah letakkan meja tersebut dengan kaki besi, tetapi masalah lain yang hadir. Okey, masalah lain yang hadir. Apa benda masalah yang hadir? Adalah bila kita nak angkat meja tersebut memerlukan tenaga yang lebih untuk mengangkat meja berbanding dengan kaki jenis kaki kayu. Kalau anda tengok gambar di bawah tu, nampak bila kaki besi kita perlukan ramai orang. Bila kaki kayu, kita perlukan 2 orang sahaja. Jadi, masalah untuk tampung berat beban buku selesai. Tetapi, bila kita buat penambahbaikan, letak kaki besi, akan ada kesan sampingan yang lain. Iaitu, kita memerlukan lebih banyak tenaga untuk mengangkat meja tersebut. Apakah situasi kedua ini? Adakah dia masalah bukan inventif ataupun masalah inventif? Ya, ini adalah masalah inventif di mana penyelesaian masalahnya ada kesan sampingan apabila berlaku penambahbaikan. Cikgu ulang balik, masalah inventif adalah masalah yang mempunyai kesan sampingan apabila berlaku proses penambahbaikan. Situasinya adalah contoh di situasi kedua. Okey, boleh faham? Cikgu harap anda boleh dapat hari ini objektif kita yang pertama dapat menyatakan maksud masalah bukan inventif dan juga masalah inventif. Okey, untuk proses bukan inventif dan masalah inventif, cikgu akan terangkan pada video yang akan datang. Itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih banyak-banyak. Sekiranya anda nak salin nota daripada video cikgu ini, anda boleh pauskan cikgu punya nota, dan bila anda nak dengar penerangan cikgu, anda boleh play semula ataupun mainkan semula video cikgu ini. Okey, sekian saja untuk hari ini. Terima kasih.